Okey, Assalamualaikum. Baik, untuk tajuk minggu ini, kita akan mempelajari tajuk konsep momentum. Okey, so slide ini cikgu ambil daripada daripada TV Kuala Kangsar. So jangan pelik pula. Cuma cikgu ada buat penambahan sikit lah daripada slide yang cikgu dapat. Okey, first kali kita nak belajar tentang konsep momentum. Siapa pernah minggu lepas kita belajar mengenai inertia. So inertia dengan momentum ini sebenarnya dia ada sikit-sikit berkaitan tak pernah main. Okay, dan nanti awak akan faham Angry Bird ni semua tahu antara inertia dan juga momentum. Dia akan melantun. Okay. Lastik ni sebenarnya digunakan untuk melantunkan Angry Bird, dan Angry Bird ni akan melanggar objek-objek di sini. So bila dilanggar objek ni dia akan dapat markah. Okay, soalan ni sekarang. Okey, macam mana Angry Bird ni ada satu kekuatan ataupun ada satu tenaga untuk melantun jauh. Sedangkan dia ni tak adalah kuat sangat kan. So daripada mana dia dapat kekuatan untuk dia melantun nak melanggar objek-objek ini? Okey, so datangnya daripada lastik. So getah pada lastik ini kita akan tarik dan kita akan lepaskan. Jadi bila kita lepaskan getah tersebut, kena pada Angry Bird ini, menyebabkan Angry Bird ni akan melantun. Okey, makin banyak kita tarik getah ini, ataupun panjang kita tarik, ataupun makin kuat kita tarik, makin jauhlah Angry Bird ini akan melantun. Okey, so apa kaitan Angry Bird ni dengan momentum? Maksudnya bila jauh Angry Bird ni melantun, bermaksud makin besarlah momentum yang dia dapat, ataupun makin kuat kita punya lastik ni, makin kuatlah momentum yang kita akan bagi pada Angry Bird ini. Okey, kita tengok satu persatu lah. Okey, kita tengok dulu penerangan tentang momentum. Baik, semua objek mempunyai momentum. Okey, sama juga macam inertia, semua objek ada inertia. Okey, cuma objek yang ada momentum ini, syarat dia objek tersebut mestilah bergerak. Okey, tahu tak? So sekarang nampak tak beza antara inertia dengan momentum? Okey, kalau inertia, objek tersebut bergerak ke tak bergerak ke, dia tetap ada inertia. Tapi kalau momentum, objek tersebut perlu bergerak dahulu, barulah dia akan mempunyai momentum. Okey, dan momentum ini kalau kita tengok takrifan dia adalah hasil darab jisim dengan hal laju. Maknanya momentum ini dipengaruhi oleh jisim dan juga hal laju. Kalau inertia, dia hanya dipengaruhi oleh jisim kan. Kalau jisim besar, inertia besar. Tapi momentum ini ada dua faktor, iaitu jisim dengan hal laju. Nak dapatkan momentum, kita kena darab jisim dan juga hal laju dia. Okay, ini maksudnya hasil darab jisim dan hal laju. Unit momentum, okay, momentum dia ada unit dia sebab dia memerlukan pengiraan. Kalau inertia tak ada unit. So apa unit momentum? Kilogram meter per saat, ataupun kg ms negatif 1, ataupun kg ms kuasa negatif 1. Yang ni cikgu dah pernah sebut waktu kita belajar kuantiti terbitan. Okay, kilogram ni kenapa kilogram? Sebab dia adalah ada jisim. ms negatif 1 ni sebenarnya adalah unit bagi hal laju. Jadi kg ms negatif 1 ialah kita gabungkan jisim dan kita gabungkan hal laju. So dapatlah unit momentum yang ini. Ataupun Newton saat. Ada dua unit lah, mana-mana saja awak boleh gunakan. Yang ini boleh ataupun Newton saat pun boleh. Jumlah momentum bergantung kepada, ini cikgu bagi tadi jisim objek dan juga hal laju objek. Jadi semakin besar jisim objek yang bergerak, semakin besar momentum. Makin besar objek tersebut atau makin berat objek tersebut. Contohnya lori bergerak berbanding dengan basikal, yang mana momentum lagi besar? Okey, mestilah momentum bagi lori, sebab lori mempunyai jisim yang besar. Jika objek tersebut mempunyai momentum yang besar, dia adalah sangat sukar untuk dihentikan, dan bila dia berlanggar, dia akan mengalami kerosakan yang besar. Okey, yang ni sama macam inertia kan? Dia lebih kurang macam inertia. Momentum ni kita akan dapati kesan dia biasanya bila dia berlanggar. Okey, nanti kita tengok satu persatu. Okey, konsep momentum. Okey, ini ringkasan dia. Momentum sama dengan jisim darab hal laju, ataupun mv.
M ni adalah mass jisim, V adalah velocity ataupun laju. Okey, nak dapatkan momentum kena darab. Okey, jika jisim bertambah, momentum akan bertambah. Jika hal laju bertambah, momentum pun bertambah. Maksud dia, kalaulah kita ni berat dan kita bergerak, momentum adalah tinggi. Dan ataupun kalau kita ni bergerak lagi laju, contohnya kereta dekat highway bergerak sejauh 120 km per jam, berbanding dengan kereta yang sama tapi bergerak sejauh 60 km saja per jam. Jadi yang mana momentum lagi tinggi? Mestilah momentum yang kereta yang bergerak 120 km per jam tadi. Okey, sebab kelajuan dia adalah tinggi. Okey, satu prinsip kat sini aku kena ingat prinsip keabadian momentum. Abadi ni bermaksud dia adalah kekal, dia tak hilang. Momentum dia takkan hilang. Jadi kalau dia tak hilang dia bagaimana? Contoh, kalau lori, okey, lori tu bergerak, bermaksud lori tu ada momentum. Sekali lori tu terlangkah pokok. So, ke mana momentum tu hilang? Bila lori terlangkah pokok, lori tu tak bergerak kan? Jadi momentum lori tu dah tak ada. Jadi cikgu cakap momentum tu tak hilang. Jadi ke mana momentum lori tu pergi? Momentum tu berpindah kepada pokok tadi. Jadi apa kesannya pada pokok bila lori tu berlanggar dengan pokok? Pokok tu mungkin akan tumbang ataupun pokok tu mungkin akan sengit. Kenapa pokok tu boleh tumbang? Sebab momentum daripada lori tadi berpindah kepada pokok. Itu maksud dia keabadian. Okey, jadi aku kena ingat yang ni Okey, yang ni abaikan, yang ni kita ingat yang ke poin yang kedua ni. Jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Bermaksud momentum tersebut awal dan akhir jumlah dia tidak berubah. Itu kita maksudkan dengan prinsip keabadian momentum. Okey, jumlah momentum sebelum adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Contohnya, awak tengok kat sini. Ini kereta kecil. Ini adalah van. Okey, contoh ni, ini kereta dengan van ni dia belum melanggar lagi. Dia belum melanggar. Okey, so kereta ni cikgu bagi contoh momentum bagi kereta kecil ni adalah 50 contoh momentum dia. 50 kg meter per saat. Okey, yang van ni disebabkan dia besar, jadi momentum dia adalah 70 contohnya, 70 meter per saat. Okey. So bila dia bergerak, okey, jadi tadi 50 campur 70. Okey, sebelum melanggar berapa total jumlah momentum? 50 campur 70 adalah 120 kg meter per saat. Okey, so jumlah momentum sebelum pelanggaran ialah 120 kg meter per saat. Okey, bila dia berjalan dia ni bergerak. Okey, kereta yang kat belakang ni tiba-tiba melanggar van tersebut. Okey, jadi berapakah jumlah momentum selepas kereta ni berlanggar dengan van ni? Tadi kereta ni 50, van ni 70. Jadi total momentum selepas pelanggaran berapa? Sama. Okey, jawapan dia adalah sama. Tetap sama, iaitu 120 kg meter per saat. Kenapa boleh sama? Sebab momentum tersebut tidak berubah. Dia tidak berubah. Jadi jumlah momentum tersebut tidak berubah. Okey, disebabkan prinsip keabadian momentum. Okey. Okey, momentum. Contoh kemalangan yang melibatkan dua buah kereta yang bergerak laju pada arah yang berlawanan adalah teruk. Kenapa teruk? Disebabkan dua-dua buah kereta tersebut mempunyai momentum. Kenapa ada momentum? Sebab dia bergerak. Apa saja objek yang bergerak mesti mempunyai momentum. Kerana momentum kereta bergerak laju adalah besar. Okey, besar disebabkan bila dia laju, semakin laju dia bergerak, semakin besar momentum. Kerosakan yang disebabkan oleh kenderaan besar, contohnya lori yang bergerak laju lagi teruk. Okey, lori ni adalah besar. Bila besar maksudnya momentum dia besar. Dan tambah pula dengan pergerakan dia yang laju, bertambah lagi momentum dia. Okey, disebabkan ada dua faktor kat sini, jisim dan juga kelajuan. Kalau jisim besar, momentum besar. Kalau kelajuan tinggi, momentum dia besar. Jadi kalau dia besar dan juga dia laju, lagilah tinggi momentum dia. Okay, ini kerana momentum kenderaan besar yang bergerak laju adalah sangat besar. Okay, sebab itulah lori dengan bas, okay, dia ada had laju dia. Dia tak boleh langgar had laju dia kalau dekat highway kan.
Sebuah kereta yang berjisim 1500 kg bergerak dengan laju 20 meter per saat. Okey, ni 20 meter per saat. Slow je kereta bergerak. Soalan dia, berapakah momentum kenderaan tersebut? Macam mana kita nak tahu momentum dia? Okey, dengan cara kita kena darabkan jisim dan juga laju. So, jisim 1500 darabkan dengan kelajuan dia berapa? 20. So, berapa jawapan dia? 1500 darab 20. 1500 darab 20 bersamaan 1500 darab 20. Okey, so jawapan dia adalah 30,000. 30,000 kg meter per saat. Okey, so cara dia adalah kena darabkan sahaja. Jadi momentum ni 30,000. Maksudnya besarlah momentum tu. Okey, seterusnya kita tengok aplikasi momentum. Okey, ini adalah gambar cerucuk, pelantar cerucuk. Okey, so kita bisa nampak dekat tapak-tapak pembinaan. Okey, ada ni. Dia punya piling kita panggil kan. Secara dia yang ni mengaplikasikan momentum. So mana momentum dia? Okey, yang ni fungsi yang ni dia akan angkat tinggi dan dia akan lepaskan dengan laju. Kenapa? Sebab dia nak menghasilkan momentum yang besar. So, bila momentum tu terhasil, okay, bila kena pada piling ni ataupun tiang ni, dia akan masuk ke dalam tanah dengan mudah. So, tengok makin lama dia makin masuk. Jadi, cara dia sekarang ni dia aplikasikan momentum. Okay, dia akan gunakan jisim yang besar kat sini. So, dia akan angkat dengan tinggi. So, bila angkat dengan tinggi, dia akan lepaskan. So, bila dia lepaskan dengan laju, momentum yang tinggi terhasil menyebabkan dia akan dipindahkan pada tiang ni dan tiang ni akan masukkan dengan lebih dalam. So, ini kita nampak dia akan aplikasikan momentum di sini. Okey, ini adalah kita panggil sebagai cerucuk. Okey, seterusnya. Okey, pistol. Okey, pistol ni ada momentum. Okey, mana momentum dia? Momentum dia akan terhasil bila kita lepaskan peluru. Kalau peluru ni tak dilepaskan, momentum tu takkan terhasil lah. Sebab apa? Tak ada benda yang bergerak. Jadi bila peluru bergerak dengan laju yang tinggi, apa yang terhasil? Bermaksud momentum akan terhasil daripada peluru ini. So, apa yang kita dapati bila momentum terhasil? Kita akan dapati bahawa pistol akan tersentak dengan laju yang rendah. Okey, pistol akan tersentak ke belakang. Pistol tengok tak kalau filem-filem kan? Dia akan tersentak ke belakang bila kita tembakkan, lepaskan peluru ni. Kenapa? Kerana momentum yang datang daripada peluru ini menyebabkan pistol tersebut tersentak dengan laju yang rendah. Okey. Ataupun tengok pada gambar. Okey, peluru ini bergerak ke depan. Bila kita lepaskan, peluru ini bergerak ke depan. Okey, bila peluru bergerak ke depan, momentum akan terhasil. Okey, sebab dia bergerak. Objek yang bergerak mesti ada momentum. Okey, momentum yang tinggi terhasil kat sini sebab apa? Sebab dia bergerak dengan laju. Okey, bila sesuatu objek bergerak dengan laju, momentum akan yang besar akan terhasil. Efek dia ialah okey, pistol ini akan tersentak ke belakang. Tersentak ke belakang. Disebabkan momentum yang datang daripada arah kanan ini menyebabkan kita tersentak ke arah kiri. Okey, ini adalah kesan daripada momentum. Okey, roket pun sama juga. Okey, kalau tengok gambar ni. Okey, macam mana roket boleh dilancarkan ke atas? Okey, disebabkan bahan api yang terhasil yang keluar ke bawah ni akan menolak roket ini naik ke atas. Jadi bahan api yang terhasil ni, yang keluar ke belakang ni akan menghasilkan momentum. Jadi kesan daripada momentum akan menolak roket ini naik ke atas. Ini adalah aplikasi momentum. Okey, so kat sini pula apa yang dimasukkan dengan P sama dengan kosong. Okey, P ni adalah momentum. Okey, ini sebelum roket bergerak. Sebelum roket bergerak, ada tak momentum? Okey, tak adalah sebab momentum tak akan terhasil disebabkan roket ini belum lagi bergerak. Objek yang tidak bergerak tidak akan ada momentum. Okey, bila bahan api keluar ke belakang ni, okey, roket ini akan meluncur ke atas. Okey, jadi bila bahan api keluar bermaksud bahan api ini ada momentum. Okey, so bila dia akan menolak roket, jadi roket ini pun ada momentum. Jadi berapa jumlah momentum yang terhasil? Okey, ingat tak prinsip keabadian momentum? Dikata momentum sebelum adalah sama dengan momentum selepas. Jadi momentum selepas ni, momentum sebelum adalah kosong, jadi momentum selepas pun adalah kosong.
Logik tak momentum selepas adalah kosong? Sebab roket ni dah bergerak, takkan momentum dia kosong? Okey, jawapan dia momentum dia memang kosong. Kenapa? Sebab contohnya kat sini, bahan api yang terkeluar ni adalah momentum. Contoh cikgu bagi momentum dia adalah 100 momentum. Bila roket ini dilancarkan disebabkan bahan api ni, okey, dia akan sama. Jadi momentum roket ni pun adalah 100. Jadi kalau ikut logik 100 campur 100 akan dapat 200. Macam mana boleh dapat kosong? Okey, jawapan dia disebabkan arah roket dan arah bahan api ini adalah berlawanan. Sebelum berlawanan, satu positif dan satu negatif. Jadi kat sini tadi positif 100, cikgu bagi positif 100. Jadi bila roket ni dilancarkan ke atas, okey, arah yang berlawanan, dia akan jadi negatif 100. Jadi kalau negatif 100 campur dengan positif 100, jawapan dia adalah kosong. Jadi momentum sebelum adalah kosong, momentum selepas pun adalah kosong. Jadi prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa momentum sebelum adalah sama dengan selepas. Jadi betul lah. So total momentum is constant, maksudnya jumlah momentum adalah diabadikan. Maksudnya dia adalah kekal. Jadi jumlah momentum always adds to 0. Maksudnya jumlah momentum adalah bersamaan dengan kosong. Okey, nampak macam tak logik kan momentum kosong, tapi sebenarnya disebabkan dia berlawanan, okey, disebabkan itulah momentum tersebut adalah kosong. Okey, seterusnya aplikasi inersia dan momentum terhadap ciri keselamatan kenderaan. Okey, sama juga macam yang cikgu ajar sebelum ni. Okey, inersia dengan momentum ni dia ada ciri safety dia dalam kita punya kenderaan. Okey, yang ni dikombine sekali inersia dan momentum. Okey, ada benda-benda baru kat sini. Okey, so cikgu ulang balik. Pertama adalah beg udara ataupun airbag. Dia menghalang penumpang daripada terhempas ke papan pemuka ataupun dashboard, roda kemudi ni ialah steering dan juga cermin hadapan. Okay, itu adalah fungsi beg udara. Ini lebih pada inersia. Sandar kepala ni pun cikgu dah terangkan hari itu. Ini pun lebih kepada inersia, okay, untuk melindungi leher bila dilanggar daripada belakang. Okey, bumper. Bumper cikgu tak ajar lagi. Bumper bersifat elastik supaya ia dapat serap impak daripada pelanggaran. So kalau ada pelanggaran, okay, kena pada bumper dulu. So apa fungsi bumper sebenarnya? Bumper tersebut akan menyerap pelanggaran tersebut. Jadi dia tak akan bagi efek yang terlalu besar kepada penumpang yang berada di dalam kenderaan. Okay, fungsi dia adalah dia nak absorb ataupun menyerap impak daripada pelanggaran. Okay, tali pinggang keledar pun sama. Ini lebih pada inersia, menghindari penumpang dari tercampak ke hadapan bila dia berhenti secara mengejut. Okay, sistem brake. Kurangkan kelajuan kereta. Kenapa? Sebab kita tahu bila kereta bergerak dengan laju, momentum tersebut adalah tinggi. Jadi fungsi brake adalah untuk mengurangkan momentum lah. Okay, bila kereta terlalu laju, so brake itu berfungsi untuk mengurangkan kelajuan. Jadi bila kelajuan itu kurang, momentum pun akan dikurangkan. So kalau berlanggar, dia tak akan bagi kesan yang terlalu dahsyat. Dan yang last, hadapan dan sisi kereta. Okay, hadapan kereta ini biasanya direka khas daripada bahan yang mudah remuk. Kenapa mudah remuk? Supaya bila dilanggar ataupun berlanggar dengan sesuatu, dia akan menyerap impak daripada pelanggaran. So dia akan serap kita punya accident lah. Jadi dia akan remuk kat sini. So bila remuk kat sini, dia akan menjadikan impak daripada pelanggaran tersebut adalah kurang. Jadi kalau body kenderaan yang kat depan ni panjang, dia lagi selamat sebenarnya, okay, daripada kenderaan yang kat depan ni pendek. Jadi kalau nak beli kereta yang panjang. Contohnya apa? Contoh kereta apa yang panjang limousine. Nak cikgu kata limousine. Kalau yang pendek contohnya apa? Van kan? Van kat depan ni pendek. Jadi kalau berlanggar agak bahayalah sebab dia punya masa pelanggaran tersebut agak pendek. Maksudnya dia nak bila remuk kat bahagian depan tu, so dia mungkin boleh efek pada kita yang kat dalam. Okay, so ini adalah antara ciri-ciri keselamatan dalam kenderaan. Okay, next ialah awak tengok video yang kedua yang cikgu nak bagi. Okay, jadi siapa-siapa yang tak faham boleh PM ataupun tanya dalam grup. Okay.